Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 15 akan membincangkan tentang artikel yang telah diberikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Muhammad Iqbal bin Muhammad Iswandi, yang kedua Muhammad Syafiq Fikri bin Muhammad Syafi'i, yang ketiga Ashraf Majdi bin Khairul Asmawi, yang keempat Nur Afrisha binti Azlan, yang kelima Maziatul Zakiyah binti Mazli, dan yang terakhir saya sendiri Nur Ifan Nabilah binti Lakarhan. Artikel yang diberikan kepada kami bertajuk Pendidikan Islam di Afrika Barat dan Tengah yang ditulis oleh Helen and Boyle dan diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan penyelidikan ini dibuat adalah kerana beliau mendapati peranan sekolah-sekolah Islam berpotensi dalam meningkatkan akses dan kualiti pendidikan asas di negara-negara Afrika Barat. 4 subtopik utama yang dibincangkan dalam artikel ini adalah yang pertama pendidikan Islam, yang kedua pendidikan kolonial di Afrika Barat, yang ketiga perkembangan sekolah awam dan Islam di Afrika Barat, dan yang terakhir sekolah Islam berdaftar, perkembangan model hybrid melalui populariti. Latar belakang pendidikan Islam di Afrika Barat. Terdapat 4 cara Islam datang ke Afrika Barat. Yang pertama, melalui para pedagang. Yang kedua, para pendakwah. Yang ketiga, para ilmuwan. Dan yang keempat, toleransi para pemerintah Afrika secara aman terhadap agama Islam. Namun begitu, terdapat juga beberapa siri penentangan yang dilakukan oleh penduduk asal Afrika yang menganut kepercayaan asal mereka. Metode pendidikan Islam yang digunapakai di Afrika Barat. Pertama sekali, sekolah Al-Quran diasaskan melalui sistem halaqah dan ditadbir oleh seorang pengarah. Tiada bentuk pentadbiran yang jelas dan formal, maksudnya pengarah mempunyai kuasa autonomi. Guru ataupun syekh yang bertauliah dan diberi ijazah akan berurusan secara individu dengan murid. Kurikulum yang digunakan di sini berasaskan hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran dan tulisan Al-Quran. Sekiranya sudah melepasi tahap itu, maka mereka akan diajarkan dengan mata pelajaran tradisional Islam dan teks seminal. Pendidikan kolonial di Afrika Barat. Kehadiran kolonial Barat iaitu British dan Perancis telah memberikan kesan kepada pendidikan di Afrika Barat di mana sistem persekolahan baru telah diperkenalkan. Sultan Francis merupakan kawasan jajahan Perancis di Afrika Barat di mana madrasah ataupun sekolah Perancis ditubuhkan untuk memberikan pendidikan kepada golongan elit bagi membentuk generasi pentadbir kolonial tempatan. Sebaliknya, British pula menggalakkan penubuhan sekolah mubalik bahasa Inggeris di Gold Coast yang kini dikenali sebagai Republik Ghana. Penubuhan sekolah-sekolah tersebut telah menjadi asas kepada sistem pendidikan awam di Mali, Ghana dan Nigeria pada hari ini. Seterusnya, perkembangan sekolah awam dan sekolah Islam di Afrika Barat. Pada ketika itu, sekolah awam menjadi jalan menuju kemakmuran ekonomi bagi kebanyakan rakyat di seluruh rantau ini. Negara Ghana, Mali dan Nigeria pada ketika itu mendatangani Perjanjian Education for All atau EFA, yang mana bersama dengan EFA, ibu bapa dan pemimpin Muslim di Afrika Barat mula mengubah kedudukan mereka untuk menggunakan sekolah awam disebabkan kekurangan pendidikan Barat serta ketidakupayaan untuk bercakap bahasa rasmi dan pentadbiran menyebabkan masyarakat Islam pada ketika itu terpinggir dari segi politik, sosial dan pembangunan ekonomi. Seterusnya, Afrika Barat mempunyai 4 jenis sekolah Islam. Pertama, sekolah tradisional Al-Quran, kedua sekolah agama swasta, ketiga sekolah persendirian secara bersepadu dan yang terakhir sekolah Islam bersepadu yang berdaftar. Bagi sekolah tradisional Al-Quran, sekolah awam tidak membawa sebarang perubahan terhadap sekolah ini, namun penyesuaian hendaklah dilakukan mengikut kehendak dan keperluan masyarakat yang semakin berkembang, seperti jenis-jenis sekolah termasuk prasekolah, sekolah malam dan sekolah hujung minggu serta sekolah musim panas iaitu sekolah tambahan kepada sekolah awam. Terdapat juga sekolah tradisional Al-Quran sepenuh masa iaitu sekolah Al-Majri yang dijalankan secara persendirian. Bagi sekolah agama swasta, sekolah ini menggunakan kaedah moden dan struktur pembelajaran yang serupa dengan pembelajaran barat, manakala pedagogi pembelajaran sekolah lebih berpusatkan kepada pelajar. Seterusnya, sekolah persendirian secara bersepadu. Sekolah ini menggabungkan mata pelajaran agama dan sekular. Secara amnya, sekolah ini tidak mengikuti kurikulum penuh kerajaan dan mempunyai pelbagai variasi dari segi kurikulum, pedagogi dan kualiti pembelajaran secara keseluruhan. Dan yang terakhir, sekolah Islam bersepadu yang berdaftar. Sekolah ini mengikuti kurikulum dan peraturan yang telah diluluskan oleh kerajaan daripada sudut yuran, peringkat pembelajaran serta sijil tamat pengajian. Seterusnya ialah sekolah Islam berdaftar. Perkembangan satu model hybrid melalui populariti. Model hybrid sekolah Islam bukanlah satu yang baru, tetapi penglibatan kerajaan atas kapasiti sokongan dan pengawaslian adalah satu perkara yang agak baru sehingga menimbulkan banyak perubahan. Misalnya dari sudut sumber dan infrastruktur, walaupun bilangan madrasah semakin meningkat di Afrika Barat, akan tetapi keadaan fizikal kebanyakan sekolah swasta agak teruk, manakala sekolah awam pula kekurangan dari sudut infrastruktur. Dari sudut kurikulum, secara ringkasnya, sekolah tradisional Al-Quran semakin suram kerana bahasa Perancis tidak diajarkan. Kerana bahasa tersebut menjadi keutamaan dalam pemilihan sekolah oleh ibu bapa. Dari sudut tadbir urus sekolah dan autonomi, pengarah dan pemilik sekolah
mengekalkan kuasanya dalam membuat keputusan di peringkat sekolah sehingga terdapat kesedaran antara mereka tentang permintaan yang tinggi terhadap subjek sekular di sekolah. Manakala daripada sumber kewangan pula, iaitu sumber utama kewangan kebanyakan sekolah-sekolah Islam ini merupakan yuran daripada pelajar itu sendiri, iaitu daripada ibu-ibu bapa mereka. Namun ada juga bantuan dari kerajaan, namun tidaklah banyak. Daripada segi pedagogi pula, kebanyakan sekolah-sekolah Islam ini menekankan teknik berpusatkan guru, iaitu guru sebagai nahkoda kelas. Ya, dan selain itu, pengajaran guru tidak lari daripada dua aspek, iaitu keseimbangan ilmu agama dan juga ilmu sekular. Bagi pembelajaran pihak pelajar perempuan dibenarkan menyertai tanpa apa-apa isu. Malah digalakkan lagi oleh sekolah tersebut, dan mereka juga diberi tempat pembelajaran yang selesa dengan diasingkan daripada lelaki. Kesimpulannya, sekolah Al-Quran semakin berkembang dalam jumlah yang besar di Afrika Barat. Penghafalan Al-Quran masih lagi penting dan telah menjadi sebahagian pendidikan orang Islam sama ada pendidikan formal atau tidak formal. Manakala berlaku perubahan falsafah dan nilai-nilai yang berkaitan pendidikan Islam. Tamsilnya, ibu bapa ingin anak-anak mereka mengambil peluang menguasai ilmu bahasa asing kerana ia mempunyai banyak kebaikan. Pembelajaran Al-Quran merupakan permulaan awal pendidikan kanak-kanak, diikuti dengan mata pelajaran lain seperti sains, matematik dan bahasa Inggeris untuk memenuhi permintaan ibu bapa dan kerajaan. Oleh itu, perkembangan sekolah Islam bersepadu dan berdaftar dengan kerajaan telah menyatu padukan beberapa sekular dan tanggapan pendidikan barat dengan menyesuaikan garis pemikiran yang mengakui kehadiran Tuhan dalam penciptaan ilmu dan pembangunan manusia.